Niza, dari gaba, baba, dari gaba, Niza. Mat Sentul, perintis teknik kesan khas filem Melayu. Siapa tidak kenal dengan watak James Bond yang menjadi ejen perisik British? James Bond ialah seorang perisik rahsia yang cukup cekap menyiasat dan membongkar kejahatan jenayah yang cuba menggugat keselamatan negara. Jika di luar negara, mereka berbangga kerana memiliki James Bond. Namun di Malaysia tidak kurang hebatnya kerana kita juga cukup bertuah kerana memiliki Mat Bond. Itulah gelaran bagi insan seni yang cukup terkenal suatu ketika dahulu dengan sequel filem-filemnya yang tersendiri. Insan yang dimasukkan ini adalah Mat Sentul atau nama sebenarnya Abdul Rasib bin Yahya. Mat Sentul atau lebih dikenali dengan panggilan mesra Pak Mat dilahirkan pada 26 Julai 1933 di Muar Johor. Beliau merupakan seorang pelakon yang serba boleh di mana kemahirannya melingkupi dari segi pengarahan, penulisan skrip, penciptaan lagu, bidang animasi dan penggunaan kesan khas. Di dalam rancangan Jangan Tidur Lagi yang dihaskan oleh Adrin Aman Ramli, ada menanyakan dari mana asal usulnya nama Mat Sentul itu. Beliau pun menceritakan mengapa dia dipanggil Mat Sentul. Nama itu dipanggil sejak zaman persekolahannya lagi. Waktu itu, di belakang sekolahnya terdapat banyak pokok sentul. Jadi apabila tiba sahaja waktu rehat, beliau akan memanjat pokok tersebut sambil makan buah dan memasukkan sebahagian lagi dalam bajunya. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa turun dari pokok sentul tersebut dan menyebabkan dadanya melecet. Ibunya membawa beliau ke klinik dan doktor yang merawatnya terkejut kerana di dalam baju beliau terdapat sebiji buah sentul. Doktor tersebut pun menggelarnya Mat Sentul. Selain itu, nama Mat Sentul juga diperoleh ketika dia terlibat dalam persembahan drama di sekolah, di mana dalam drama tersebut ada menggunakan perkataan sentul. Maka sejak dari situlah kawan-kawannya memanggil saya dengan panggilan tersebut dan ia terus kekal sehingga ke hari ini. Beliau juga turut menafikan perkataan sentul itu bukan kerana beliau berasal dari Sentul ataupun duduk di Sentul. Saya mau cari kerja lah, Bay. Apa pasal mau pergi pula? Tolonglah, Bay. Nanti saya dapat kerja, saya belanja Bay makan capati sama sambal belajar. Jika dilihat pada zamannya ketika itu, perkembangan teknologi amatlah terbatas. Namun, beliau mampu mencipta satu teknik kesan khas di dalam filem-filemnya. Malah beliau juga merupakan perintis pertama dalam bidang ini. Idea kreatifnya dalam bidang ini disedari beliau sejak kecil lagi. Beliau amat suka melukis dan setiap lukisannya syarat dengan maknanya tersendiri. Beliau menyatakan, dulu masa kecil saya suka pusing satu kampung sambil melihat aktiviti rakan-rakan. Bila saja balik ke rumah, saya akan lukis aktiviti yang mereka lakukan seperti memancing, melastik burung atau apa saja. Namun setiap watak dalam lukisan tersebut, saya akan pastikan ia mempunyai dialog yang tersendiri dan mencuit hati. Hai, baik, tolonglah keluarkan air. Orang nak nampak, aku seorang saja. Keluarlah. Biasanya, lukisan tersebut saya akan tunjukkan pada kawan-kawan sekampung. Tidak cukup dengan itu, ketika di sekolah, dia juga sering mengambil bahagian untuk membuat persembahan pentas, terutamanya pada hujung penggal persekolahan. Beliau yang turut mempunyai kebolehan bermain silat mata itu, menyatakan bahawa setiap kali diminta oleh guru, saya merupakan murid pertama yang akan menawarkan diri. Sehingga kan, tahun-tahun berikutnya, nama saya diwajibkan untuk membuat persembahan. Aku sayang selalu padamu. Mat Sentul yang juga mempunyai bakat seni lukis itu memulakan karyanya sebagai guru lukis di sebuah sekolah Cina di Singapura setelah tamat persekolahan. Apabila saja telah bergelar guru, beberapa tahun kemudian beliau pun mula beralih arah ke bidang perfilman selepas bakatnya digelar oleh pelakon A.R. Tompel yang ketika itu aktif bersama rombongan Sandiwara Kencana.
Selepas itu, dia mula mencuba nasib dalam drama radio di Singapura dan kemudiannya mengembangkan bakatnya di stesen televisyen Singapura. Filem pertama lakonannya berjudul Sumpah Pontianak pada 1958, di mana pada waktu itu beliau berpasangan dengan Wahid Satty. Namun, siapa sangka filem tersebut disukai ramai. Selepas itu, nama beliau dan Wahid Satty terus meletup dan banyak tawaran berlakon filem yang diterimanya. Selain daripada bergelar pelakon di kategori film production, pada ketika itu beliau juga turut menulis lirik dan mencipta lagu. 10 mati seekor tinggal 9. Jika Tunku Abdul Rahman dikenali dengan gelaran Bapa Kemerdekaan, Mak Sentul pula dikenali sebagai bapa teknik kesan khas filem Melayu. Hal ini dapat dibuktikan apabila beliau menerima anugerah tersebut berdasarkan kajian yang dijalankan ke atas filem lakonan dan arahannya sejak tahun 1950-an hingga 1970-an. Ketika ditanya perasaannya, dia turut melahirkan perasaan gembira yang tidak terhingga di atas penghargaan yang diberi. Ia adalah sesuatu yang bagus dan perlu dilakukan untuk menghargai seseorang seniman. Beliau turut menyatakan sekiranya ada anugerah yang mahu diberikan bagi menghargai seseorang seniman itu, ia harus segera diberikan dan tidak perlu tunggu sampai orang tu dah tak ada atau sakit baru nak bagi. Ujarnya yang sentiasa bersedia untuk berkongsi idea kreatifnya bersama pembuat filem masa kini. Teknik pengarahannya yang penuh dengan eksperimen dan tak masuk akal itu membuktikan bahawa dia memiliki idea kreatif mendahului zamannya. Pada awalnya, dia mula berjinak-jinak dalam bidang pengarahan. Kebanyakan filem-filem arahannya mempunyai kesinambungan yang mana setiap di awal tajuk filem itu dimulakan dengan perkataan mat yang diambil sempena namanya. Antaranya filem Mat Tiga Suku, Mat Bon, Mat Raja Kapur, Mat Toyol, Mat Karungguni, Mat Magic dan banyak lagi. Kasih sayang hanya pada Dinda yang ku puja-puja sepenuh jiwa, oh Dinda manja. Bukan harta ni. Filem-filem arahannya yang menggunakan pelbagai teknik penggambaran itu dihasilkan secara manual sahaja. Misalnya dalam filem Mat Bon, Mat Tiga Suku dan Mat Magic. Disebabkan itu, beliau telah diberikan kepercayaan untuk memberi sentuhan kreatif kepada era filem ketika itu. Dalam filem Naga Tasik Cini, beliau telah ditugaskan membuat prop dalam filem tersebut. Pada waktu itu, saya buat prop api yang keluar daripada mulut naga. Sebenarnya, bukan mudah untuk membuat kesan khas pada zaman itu kerana teknologi cukup terbatas. Tapi, saya rasa itu bukan masalah utama. Saya gunakan segala kreativiti yang ada. Kadang-kadang saya cipta kostum dan lukis prop yang difikirkan sesuai dan dapat menghiburkan. Jika tiada idea dan buntu, saya akan merayau-rayau di sekitar kampung halaman dan melihat keadaan sekeliling kerana cara tersebut akan membantu saya mendapatkan ilham. Selain itu, Mak Sentul juga berbakat dalam mereka cipta pakaian dalam sesebuah filem. Bagi mereka yang menonton filem Tun Fatimah arahan ketiga Saleh Ghani di kategori filem Singapura, baju soldadu Portugis yang dipakai Ahmad Nesfu, Rahim Ahmad, Raja Ismail dan Mak Sentul sendiri, pakaiannya itu direka oleh Mak Sentul. Begitulah istimewanya Mak Sentul. Usahakan filem komedi, filem sejarah turut menggunakan kreativitinya. Pada sekitar tahun 1980-an, Mak Sentul mula memperlahankan lakonannya setelah selesai menjayakan filem Mat Tenggek. Pada waktu itu, ramai orang tertanya-tanya ke manakah menghilangnya pelakon yang cukup berbakat ini. Beliau menyatakan bahawa saya bukanlah hilang daripada dunia seni. Tapi waktu itu, saya telah mengambil keputusan untuk menumpukan perhatiannya lebih kepada syarikat sendiri iaitu Studio Maju Filem yang terletak di Lakin, Johor Bahru. Pada waktu itu, beliau agak aktif dalam menghasilkan iklan-iklan untuk televisyen dan radio. Beliau agak bernasib baik kerana saingan iklan ketika itu tidak banyak. Antara iklan-iklan hasil ciptaannya yang mendapat tempat di hati penonton ialah Jojo, Tora, Dindang, Apollo dan banyak lagi. Tora datang lagi dengan bola batu. Selain itu, syarikatnya juga aktif dalam menghasilkan cerita-cerita dalam bentuk video cakra padat VCD dan mengedarkannya di pasaran. T1. Apa teh? Wang bayar dulu boleh dah. Kau sumber sama saya. Kau ingat apa? Kau bomo ya? Nanti kau sumber sama orang. Bayar dulu dah. Apa nanti? Aku anak raja lah. Raja?
Apa Raja? Raja Kapur ya? Porat, cik. Kini, dengan faktor usia, bapa kepada dua cahaya mata ini lebih banyak menghabiskan masa dengan berehat bersama keluarga tersayang dan melakukan aktiviti-aktiviti ringan bersama cucu-cucunya. Pak Mat juga tidak mempunyai sebarang penyakit kronik lain. Beliau mengatakan bahawa dia gemar makan sayur-sayuran dan tidak suka mengambil makanan segera. Katanya, selain pemakanan yang baik dan dijaga rapi, insan legenda ini juga gemar berjalan kaki ke satu-satu tempat. Hal ini dapat dilihat di mana sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP, beliau memang suka berjalan-jalan ke satu-satu tempat untuk sesuatu urusan yang berdekatan lakin berbanding menaiki kenderaan. Sekarang sudah PKP ini duduk rumah saja, tetapi setiap hari beliau akan pusing keliling rumah berjalan. Beliau turut menyatakan tidak mempunyai penyakit mata dan matanya masih boleh nampak lagi. Pak Mat tinggal bersama isterinya Jamilah Kasri 71 tahun dan dua anak lelaki yang menjaga segala kebajikan mereka berdua, iaitu Rosli Rashid 58 tahun dan Roswan Abdul Rashid 37 tahun di Lakin, Johor Bahru. Pak Mat juga pada waktu ini meneruskan pekerjaannya, iaitu penulisan skrip. Beliau menyatakan ada buat skrip bermacam-macam tapi tak boleh beritahu, rahsia. Selain buat skrip, saya letak tangan tongkat dagu, termenung, ketawa. Sukalah ada artis muda melawat. Besar hati bila mereka hendak datang melawat ke rumah saya. Sihat tetapi umur macam ini kadang-kadang tidak kuat. Umur sudah 87 tahun. Kalau dengan Tun Mahathir, orang nampak macam adik-beradik, katanya berseluruh. Pada usia 87 tahun ini, Mak Sentul masih lagi bersama kita. Seharusnya pihak-pihak tertentu harus mendampingi insan ini dan mengutip ilmu yang berharga daripada beliau. Selain daripada itu, pihak tertentu juga harus mendokumentasikan riwayat Mak Sentul ini serta merekomenkan nama Mak Sentul ini bagi dianugerahi pengiktirafan yang lebih terpuji seperti Datuk dan sebagainya. Jika aktor Shah Rukh Khan dan Jackie Chan boleh berstatus Datuk, ini kan pula Mak Sentul, insan seni yang lebih dekat dengan jiwa kita semua. Jika Seniman Agung Negara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee itu dilihat sebagai ikon bapa perfilman negara, mengapa tidak pula pujian dan anugerah ini harus diberikan kepada Mak Sentul? Semoga Mak Sentul terus beroleh kesihatan yang berpanjangan dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Dia jadi spy Bond, oh boy. Aku jadi spy Mat Bond. Orang panggil aku Bon Bon. Aku jawab Bon 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 Bon. Kepas.